إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sambung majlis ilmu kuliah kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Hari ini kita masih lagi bicarakan dalam bab kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang berilmu. Kita masih lagi bicarakan satu bab. Yang pertama sekali, kelebihan ilmu itu sendiri bagi orang yang mencari, dan yang kedua, kelebihan orang yang berilmu setelah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Jadi keduanya tu ada kelebihan. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana kita ni termasuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu, kita faham. Dan sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, dan Allah sebut dalam ayat-ayat Al-Quran tentang darjat yang Allah akan bagi kepada orang yang menuntut ilmu, dan tentang darjat yang Allah bagi kepada orang yang ahli. Jadi bila mana kita dan sekalian, orang yang memang alhamdulillah kita ni dikategorikan orang yang menuntut ilmu, dan ada di kalangan kita ni orang yang memang Allah Ta'ala dah bagi ilmu, tetapi dengan sebab ilmu tu dia masih lagi berjalan untuk nak dapatkan ilmu. Kenapa? Kerana dia punya kelebihan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-9. Allah sebut, Allah kata, wahai orang yang beriman, dan kemudian dia beramal, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang baik. Allah Ta'ala sebut. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang beriman kemudian dia beramal dengan amalan-amalan baik. Makna tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali dia beriman. Lepas itu dengan sebab dia beriman tu, dia beramal lah menurut ilmu yang dia faham. Dari segi amalan ni menyampaikan dia kepada Allah, dari segi amalan ni terpelihara diri dia tu di sisi Allah, maka kata Allah, Allah Ta'ala akan bimbing dia, Allah akan tolong dia. Allah sebut dalam surah Yunus. Kita ni tuan-tuan sekalian, kita nak bimbingan, kita nak pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bimbingan dan pertolongan daripada Allah ni Allah tak bagi pada semua orang? Bila mana kita bangkit pagi ni, kita orang yang beriman, lepas tu ada sedikit amalan yang dengan sebab amalan tu kita istiqamah, kita faham sebab amalan ni bakal menjadi sebab kita ni Allah Ta'ala terima sifat kehambaan kita. Lalu kemudian Allah akan tolong dengan bimbingan daripada dia. Bangkit pagi, colik mata ni tuan-tuan, beroleh petunjuk. Bangkit pagi ni, colik mata tuan-tuan, kita ni tak tergerak pun ke hati ni nak buat benda yang tak elok. Melainkan semua perkara yang kita nak buat ni perkara yang Allah Ta'ala suka dan menjadi sebab untuk nak dapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebagai contoh saya nak bawa ke tuan-tuan, ini orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Bila mana dia sentiasa dalam bimbingan Allah. Tuan-tuan, Masjid Sungai Sikamat Kajang tak jauh daripada kita. Masjid Sungai Sikamat Kajang lebih kurang sebulan yang lebih kot. Imam dia Ustaz Zur Nur Ain meninggal dunia. Jadi dia meninggal Khamis malam Jumaat. Bila dia meninggal dunia sekalian, Khamis malam Jumaat tu saya ngajar sebulan sekali kat situ. Maka dalam pukul 11 malam tu, orang masjid tu dia beritahu kat saya lah, dia WhatsApp, dia kata, Ustaz, imam kita Ustaz Zur Nur Ain meninggal. Jadi bila diberitahu kat kita, saya antara yang paling terasa lah tuan-tuan, Ustaz ni imamnya meninggal. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni rasa sayang kat dia kerana Allah. Apa sebab dia?
Saya mengajar kat masjid tu sebulan sekali tuan-tuan. Mengajar kitab tasawuf tafsir sufi. Jadi setiap kali saya mengajar kat situ tuan-tuan sekalian, dia ni tak pernah miss ikut kuliah kita. Tak pernah miss. Ya, jadi dia duduk depan sekali dengan rehal dia, dengan kitab dia. Dia ustaz juga tuan-tuan. Dia duduk mengajar salah sebuah menengah dekat Kajang. Tapi istiqamah dia dalam mengaji. Maka tuan-tuan, istiqamah dia dalam mengaji ni menjadi sebab Allah Ta'ala tolong dia. Tolong yang macam mana tuan-tuan sekalian? Kan malam dia nak meninggal sekalian. Kami malam Jumaat tu lepas maghrib tu dia baca Yasin bersama dengan jemaah masjid. Dia baca Yasin sama-sama dengan jemaah masjid. Lepas itu sekalian, malam tu dia balik ke rumah, dia sompek baca surah Al-Kahfi dengan surah Al-Muluk ni bersama dengan anak-anak dan isteri dia. Dia baca tu bersama dengan anak-anak dan isteri dia. Nak cerita tuan-tuan macam mana Allah Ta'ala tolong. Saya nak cerita tu ya. Bimbingan atau pertolongan Allah beri kat dia. Sehingga kan dia mengakhirkan hayat dia malam tu, dia selesai baca surah Al-Kahfi bersama dengan keluarga. Tadi maghrib baca Yasin dengan jemaah masjid. Tanggungjawab dia berjemaah, tanggungjawab dia di masjid. Kemudian balik sama pula dengan keluarga, baca Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Muluk. Dalam pukul 11 tu habis selesai baca Quran semua ni, sakit dada sikit lebih kurang meninggal. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh pergi Masjid Sungai Sikamat Kajang, bukan jauh pun, pergi sembang dengan orang masjid tu. Bila saya ngajar situ hari tu, saya tanya dekat orang masjid tu bagaimana cara meninggal dia. Kita tanyalah. Ini yang saya dapat tuan-tuan sekalian. Satu perkara yang kita kata, ya Allah, anugerah Allah Ta'ala Allah bagi ke dia sebab apa? Sebab dia tu, yang pertama dia tu ada ilmu dah. Yang kedua tu masih mencintai ilmu dengan duduk dalam majlis ilmu ni sentiasa. Jadi tu sebab tuan-tuan yang kita nak bicarakan ni, kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang berilmu. Bila mana kita ni dalam mencari ilmu dan kemudian dah ada ilmu, kita jadi orang yang berilmu, dia punya kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Begitu. Dan kemudian katanya dalam kitab ni, dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu, katanya, sentiasa memelihara akan adabnya. Ni tuan-tuan, dia kata bila kita mengaji ni, adab ni nak kena jagalah. Dia gitu. Kerana tiada mencapai akan ilmu itu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Dia kata ilmu ni tak berkat. Ilmu ni kita takkan sampai ke tahap yang kita ni akan digelar orang yang berilmu, ataupun berkat pada ilmu tu tak ada bila mana kita dalam menuntut ilmu ni ataupun kita dah berilmu tu tetap tak beradab. Ini tuan-tuan, sebab adab tu lebih tinggi daripada ilmu tu sendiri, ya. Dan kemudian katanya, setengah daripadanya hendaklah membesarkan ilmu. Jadi kita yang mengaji ni tuan-tuan, kita membesarkan ilmu yang kita nak dapatkan ni. Misal kata kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji ilmu tasawuf, kita mengaji ilmu tajwid, kita besarkan ilmu tu. Besarkan ilmu ni macam mana sekalian? Kita dengan ilmu ni kita ikhlas. Kita dengan ilmu ni kita bersungguh-sungguh, dan kita dengan sebab ilmu ni kita harap dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Iaitu dengan ilmu yang aku nak dapatkan ni, ya Allah, jadikan sebab kau ampunkan dosa aku. Dengan ilmu yang aku nak dapatkan ni, ya Allah, jadikan sebab aku dokek dengan kau. Dengan ilmu yang aku nak dapatkan ni, ya Allah, jadikan sebab menjadi selamat. Ini yang dikatakan membesarkan akan ilmu. Maka tuan-tuan, bila kita ni hidup dengan membesarkan akan ilmu, tak kira lah ilmu apa, tasawuf, fiqh, apa bagai ke yang disebut ilmu-ilmu Allah ni, maka tuan-tuan akan ada sentiasa doa daripada para malaikat dan doa daripada guru yang kita duk mengaji dengan dia ni, sesuatu yang Allah Ta'ala akan beri yang kita tak jangka. Saya nak bawa contoh lah tuan-tuan, saya bawa contoh mudah, saya nak bawa contoh. 2 minggu lepas tuan-tuan, hari Sabtu 2 minggu lepas, saya bersama dengan beberapa orang guru-guru Quran. Ada satu program saya bersama dengan beberapa orang guru-guru Quran.
2 minggu lepas hari Sabtu. Jadi tuan-tuan sekalian, duduk sebelah saya tu seorang ustazah, dengan dalam satu program. Ustazah ni pun dia cerita lah dengan saya. Dia kata, ustaz, dia kata tu yang apa nama tu, yang bagi taklimat tu lah, sebab dia ni bahagian multimedia. Jadi dia kata dia tu ustaz, dia kata alhamdulillah baru sihat daripada sakit, dan dengan sebab sihat tu dia boleh bersama dengan kita hari ni. Jadi tahun lepas ustaz, kata ustazah ni, tahun lepas dia datang jumpa saya. Datang jumpa saya, dia nak belajar mengaji. Kemudian dia di samping belajar mengaji tu, dia nak berkhidmat ke saya. Kata ustazah ni, 2 perkara lah dia nak buat tuan-tuan. Yang pertama, dia nak belajar mengaji tu sendiri. Yang kedua, dia nak khidmat dekat guru yang dia nak belajar. Maka selepas daripada dia jumpa ustazah ni tuan-tuan sekalian, kehendak Allah ni kita tak jangka lah. Lepas daripada dia jumpa ustazah ni, kemudian dia tak datang ustazah, tak datang ke ustazah ni. Ustazah ni jadi heran lah. Jadi heran dengan mana pi janji nak belajar mengaji, datang ni dengan hati, datang ni dengan kesungguhan, tiba-tiba terputus tengah jalan macam tu. Maka tuan-tuan, dia dapat WhatsApp daripada perempuan ni. Dia kata dia mengalami sakit yang kritikal. Dia kena kanser tuan-tuan. Tuan-tuan dengar elok. Kita nak bawa bagaimana kelebihan seseorang yang betul-betul mengharapkan kepada Allah, daripada Allah sesuatu di ketika hidup ni, iaitu ilmu yang menjadi sebab dia selamat. Yang kedua, kita nak tengok bagaimana kelebihan atau hebatnya ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ke kita ni, Quran yang Allah turun. Yang ketiga tuan-tuan, macam mana hebatnya kasih sayang sesama kita ni tuan-tuan. 3 perkara. Jadi dia pun hantar ke ustazah ni WhatsApp. Dia kata dia minta maaf, tak dapat untuk nak belajar mengaji, tak dapat untuk nak khidmat dekat ustazah sebab dia kena kanser. Dia terpaksa buat rawatan berulang ke hospital apa semua sekali, sehingga kan dia sebut kat saya kanser yang dihadapi tu dah stage 4. Bila sebut stage 4 ni, kita maklum lah dah. Kita maklum sangat lah dah. Bila sebut stage 4 ni maklum lah dah. Maka tuan-tuan, sampailah tempoh PKP hari tu. Bila sampai tempoh PKP hari tu, hamba Allah ni dan perempuan ni, ketika tempoh PKP tu, satu malam tu dia bermimpi dia dimandikan oleh ustazah ni di satu air terjun. Dia mimpi ustazah ni mandikan dia dekat satu tempat air terjun. WhatsApp yang dia hantar ke ustazah ni tuan-tuan, saya baca WhatsApp ni, saya baca, kita baca pun kita jadi sayu kan. Bukan cerita yang direka-reka, bukan cerita yang reality. Maka tuan-tuan, bila dia mimpi dia dimandikan oleh ustazah ni di air terjun, malam tu dia sedar daripada mimpi tu sebab memang basah badan dia macam reality. Jadi suami dia tuan-tuan, suami dia bimbang. Sebab apa? Sebab ingatkan peluh dah basah, tanda-tanda kematian lah satu. Suami ni cukup bimbang. Jadi dia pun cerita semua ke ustazah. Dia kata dia mimpi dimandikan oleh ustazah ni di satu air terjun, sehingga jadi sebab dia sedar malam dalam keadaan basah. Lalu kemudian sekalian, dia terus pergi hospital apa semua sekali ni, buat cek berbagai ni. Bila pergi ke hospital sekalian, cek seterusnya tu, yang seorang doktor ni pegang fail dia, kes dia ni memang doktor ni ambil. Maka bila cek 3-4 hari lepas dia mimpi dimandikan oleh ustazah ni sekalian, maka doktor yang cek tu heran, yang sangat-sangat heran. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Budak perempuan ni duduk depan saya, ustazah ni duduk sebelah saya 2 minggu lepas hari Sabtu. Jadi bila doktor ni cek,
back to normal, tidak ada kanser, tidak ada kesan kanser walaupun sikit. Doktor ni sampai panggil sekalian 2-3 orang kawan dia yang doktor juga ni untuk nak pengesahan, nakkan confirmation, nakkan sungguh-sungguh ni kebenaran ni. Memang cek apa semua sekali tak ada kanser. Maka tuan-tuan, dia pun hantar WhatsApp dekat ustazah ni, dia teringin nak jumpa ustazah ni kalau boleh. Memang ni ketika tu PKP, tak boleh nak pergi jumpa ustazah ni, tapi dia WhatsApp. Maka habis PKP tuan, kita masuk PKPP ni, rumah pertama dia pergi rumah ustazah ni. Dia pergi rumah ustazah ni, dia peluk dengan tangisan yang sungguh-sungguh. WhatsApp ni ustazah bagi saya baca tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kerja di salah sebuah universiti dalam bidang multimedia. Dia berhenti kerja, dia belajar Al-Quran dengan ustazah ni, dan hari ni dia khidmat dengan ustazah ni. Mana ustazah ni pergi mengajar, dia ikut sama, dia yang bawa, suami dia izin. Tuan-tuan sekalian, saya tanya ke ustazah ni, ustazah ada buat apa? Saya tanya tu lah. Dia kata, saya tak ada buat apa-apa ustaz. Dia kata, saya bukan pandai nak jampi orang pun, bukan nak pandai nak ubat orang pun dah. Cuma dia kata, saya ni ustaz pun tahu ngajar Quran, satu. Yang kedua, dia kata setiap kali saya baca Quran, jadi tuan-tuan, donga malam ni ambil, amalkan insya-Allah. Dia kata setiap kali saya baca Quran ustaz, saya tak pernah tinggal. Yang pertama sekali untuk mak bapak saya, tak pernah tinggal. Kalau dia orang hidup kau dah meninggal kau, memang saya tak pernah tinggal. Bacaan Quran ni saya nak hadiahkan untuk mak ayah. Yang kedua, dia kata bacaan Quran yang saya baca ni, setiap kali saya baca, saya sedekahkan untuk arwah suami saya. Dia dah ada kat topik dia sekarang ni dalam alam barzah. Memang untuk dia saya tak pernah tinggal. Yang ketiga, saya baca Quran ni, saya sedekahkan untuk anak-anak. Niat untuk anak-anak, mudah-mudahan dengan sebab Quran ni ada keberkatan pada anak-anak. Yang keempat, ustaz dia kata saya baca Quran ni khas untuk diri saya sendiri, baru untuk diri saya. Dengan berkat Quran ni, kalau ada penyakit, ya Allah sembuhkanlah. Memang itu niat dia. Yang kelima, ustaz dia kata lepas dia ni jumpa saya, kata nak belajar Quran, lepas tu dia nak khidmat ke saya, lalu Allah Ta'ala datangkan ujian buat dia berupa penyakit yang menjadi sebab dia tak boleh nak belajar. Maka dialah orang yang sentiasa terbit dalam pemikiran saya, sentiasa terbayang dalam hati saya ustaz. Kata ustazah ni, setiap kali saya baca Quran, dialah orang yang terbit dalam pemikiran, yang terbayang dalam hati ni. Saya minta ke Allah Ta'ala ustaz, setiap kali saya baca, untuk dia sembuhkanlah penyakit yang dialami. Saya tak jangka itu yang berlaku ustaz. Maka tu sebab saya pesan betul-betul ke tuan-tuan malam ni, bila kita baca Quran ni untuk mak ayah jangan tinggal, untuk siapa pun, suami kita, isteri kita, tuan-tuan sebagai suami, walaupun isteri kita masih hidup ni, jangan tinggal untuk sedekahkan ke dia, untuk anak-anak kita, dan khas untuk kita. Lepas tu tuan-tuan, untuk orang yang sakit di keliling kita. Tu sebab saya pesan malam ni, misal kata di bawah qaryah kita ni tuan-tuan, bawah qaryah kita ni ada orang yang sakit, kita ada surau macamnya, tulis nama dekat whiteboard ke hospital, cakap ke hospital, tulis nama. Sebab kadang-kadang kita yang ada dalam surau malam ni tuan-tuan, tak tahu siapa yang di kalangan kita ni yang tiba-tiba tergorak hati, berdiri tuan-tuan sambil baca nama dia, ya Allah sembuhkanlah dia ni, sebut nama. Kita tak kenal orang, tapi nama kita tahu.
Maka tuan-tuan, itulah paling baik sesama kita yang dikatakan kasih sayang sesama Islam, walaupun kita tak pernah tengok muka dia. Itulah seafdal-afdal perbuatan yang dikatakan saudara sesama Islam. Kita doakan dia. Ada orang yang singgah, misal kata ke surau ni, baca-baca ke whiteboard ni, tengok nama seorang pesakit, tiba-tiba ke situ tak ada tangan, dia minta ke Allah sembuhkanlah penyakit. Atau malam tuan dia balik tuan duk teringat pula masa dia baca Quran ni, aku baca tadi dekat surau apa nama, ke surau polis tu ada orang sakit kritikal ni, aku nak sedekahkan bacaan Quran untuk dia. Tuan-tuan, kita tak dapat nolong orang dengan duit, kita nolong dengan doa. Itu sebaik-baik persaudaraan. Tak dapat nolong dengan duit, tak apa tuan-tuan, tolong dengan doa. Itu terbaik dah tu. Inilah dengan duit kita tak bagi, dengan doa jauh sekali tuan-tuan. Maka tak bakhil ke kita sebenarnya sebagai seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Ini tuan-tuan, kita nak cerita kelebihan dengan sebab ilmu ni kita faham segalanya. Itu sebab tuan, dengan sebab ilmu ni dia beri manfaat. Besarkan ilmu yang kita dah dapat ni dengan beramal dengannya. Kita belajar ilmu tasawuf, kita tahu apa tu ilmu tasawuf, kita besarkan ilmu ni dengan beramal. Kita belajar ilmu tauhid, lalu kita tahu apa itu tauhid, kita besarkan ilmu ni dengan beramal. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, ramai di kalangan kita orang mengaji tapi tak membesarkan ilmu yang dia dah tahu. Itu sebab zaman Nabi SAW, satu hari beberapa orang kenamaan dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami ni, dia kata, rimeh waktu lah dengan orang sekeliling. Tuan-tuan tahu rimeh tak? Rimeh cakap negeri tuan-tuan. Rimeh ni apa nama? Kalau bahasa-bahasa Malaysia rimas lah kan. Kalau cakap negeri rimeh. Dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia kata, kami ni, dia kata, rimeh waktu lah dengan orang sekeliling yang miskin-miskin ni. Dia orang kaya tuan, dia orang kenamaan, dia orang korporat. Datang jumpa Nabi, nak cerita, nak ngadu ke Nabi. Yang kadang-kadang jumpa dia orang minta duit sikit, boleh tak? Sedekahlah ke kami sikit, boleh tak? Maka tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi, dia sekeliling yang miskin ni selalu datang meminta-minta. Maka tuan-tuan, Nabi yang tadinya duduk ni bangkit. Nabi bangkit ni, Nabi bukan marah tapi Nabi tegas. Nabi kata, ya Allah, betullah kau orang ni. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala adakan orang miskin di keliling kau orang ni, kata Nabi. Mereka tu adalah perhiasan buat kamu. Nabi kata, adanya orang miskin keliling kita ni tuan-tuan, dia tu perhiasan buat kita. Yang dengan sebab dia kita boleh bersedekah, dengan sebab dia kita boleh memberi, dengan sebab dia hati kita lembut, dengan sebab dia banyak benda baik yang tersembunyi. Begitu juga dengan orang sakit yang ada keliling kita ni tuan-tuan. Adanya orang sakit keliling kita ni, dia tu perhiasan buat kita. Dengan sebab dia kita tengok sakit dia, kita insaf. Dengan sebab dia tuan-tuan, kita doakan dia, kita boleh pahala. Dengan sebab dia, kita ni tuan-tuan akan jadi lembut hati. Perhiasan. Maka tuan-tuan sekalian, ni golongan-golongan yang hidup di zaman Nabi dulu ni, komplain ni cukup banyak. Macam itulah juga zaman kita ni. Bila kita ada ilmu tapi tak faham untuk nak mengamalkan ilmu, kita tak besarkan ilmu sebenarnya. Kita besarkan diri kita daripada ilmu. Besarkan dia dengan beramal. Ini tuan-tuan. Itu sebab dalam kitab ni dia kata apa? Dia kata hendaklah membesarkan akan ilmu. Kita besarkan ilmu. Dan yang kedua dia kata hendaklah membesarkan akan ahlinya. Ahli-ahli ilmu ni kita bangga dengan dia sebagai kawan kita tuan-tuan. Bangga. Alhamdulillah aku dapat berkawan dengan dia. Dia ni ilmu dia hebat. Mantap ilmu dia ni.
Aku kalau dengar baca Quran seronok betul dengar cara dia baca contoh. Ya. Maka kita bangga dengan kawan kita ni kerana apa? Kerana ilmu dia. Kita bukan bangga kerana dunia dia, tuan-tuan. Hari ni kita berkawan, kita bangga kat kawan kita sebab dunia dia. Kita bangga tuan, kita pergi ngetik dekat restoran contoh kan. 2-3 orang kawan datang, seorang kawan lagi dengan kereta hebat. Tu kawan aku tu. Sebab nampak bawa kereta hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah kita bangga dengan sesama kita ni dengan dunia? Bangga sesama kita dengan dunia itu kebinasaan. Tapi bangga ilmu itulah kemuliaan. Nampak kawan kita tuan-tuan datang, kita ngetik dekat restoran contoh. Oh tu kawan baik aku tu. Dia tu aku pergi masjid mana-mana pun aku nampak muka dia. Pergi surau ni dia ada, pergi masjid tu dia ada, tak tahu kat mana topik yang dia tak ada. Maknanya dia sungguh-sungguh dalam bab mengaji ni, dia sungguh-sungguh. Aku bangga dengan dia. Kita duk bercerita dengan orang ni. Kenapa? Kerana kelebihan dia. Ini yang katanya dalam kitab ni, kita membesarkan ahlinya. Maknanya kita memuliakan ahli-ahli ilmu ni. Bukan memuliakan ahli dunia, tapi memuliakan ahli ilmu. Sebab zaman kita ni, kita lebih membesarkan ahli dunia daripada ahli ilmu. Zaman kita tuan sekalian. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian. Ada seorang sahabat saya lah, saya nak cerita ke tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Kedah di air hitam, bukan air hitam Johor, air hitam Kedah. Ada satu pondok Bahrul Ulum. Ada seorang ustaz, dia mudir di pondok tu. Jadi dia ni tuan sekalian, bukan dia sendiri yang cerita dah. Baru-baru ni saya ada program di Kedah. Saya ada program di Kedah. Jadi sebelum saya pergi ziarah pondok dia tu, saya kawan baik dengan dia, saya ziarah pondok satu yang lain. Bila saya ziarah pondok yang lain ni, mudir ni tanyalah, ustaz lepas ni nak ke mana? Saya kata saya nak pergi pondok tu. Ustaz tu, Allah, dia kata, beruntunglah kalau ustaz ziarah dia kata. Memang kita tuan seronok dengan ustaz yang dimaksudkan oleh Ustaz Rauf ni. Ustaz Rauf ni cakap dengan saya, dia kata beruntung ustaz boleh ziarah dia. Dia tu dalam bab ilmu ni, ya Allah, saya tak macam dia, kata Ustaz Rauf ni. Saya tak macam dia. Sebab Allah Ta'ala beri kelebihan ke dia, maka terbina kepribadian dia, terbina pondok dia tu dalam keadaan memang kerana Allah macam-macam yang baik-baik Allah Ta'ala beri ni tuan-tuan. Maka Sarauf ni pun cerita dengan saya nak tahulah tuan-tuan. Dia kata, ustaz, dia sambung ngaji dengan Nana dulu kat sini. Mula-mula dia mengaji dengan Nana kat pondok ni, dia kata dia mengaji tu sambung. Dia berhenti daripada sekolah menengah, dia mengaji kat pondok ni sama dengan Nana. Dia mengaji lebih kurang baru sebulan lebih. Baru mengaji sebulan lebih, ayah dia pergi buat report polis. Ni ayah paling bengong dalam dunia lah tuan-tuan. Ayah pergi buat report polis pasal anak mengaji pondok. Ni bapa paling bengong dalam dunia. Bukannya pergi report polis, anak ni duk buat tak betul tak. Report polis, anak ni mengaji pondok, pergi buat report, pergi balai. Maka tuan-tuan, polis ni pergilah ke pondok. Alhamdulillah, polis-polis yang jenis-jenis faham ni tuan-tuan. Dia jumpa dengan tok guru, dia kata saya datang ni atas report bapa budak ni. Dia report, dia datang balai report tentang anak dia mengaji pondok apa semua sekali. Ni polis ni yang cakap dengan tok guru. Macam ni lah tok guru, dia kata budak ni nak mengaji, bukan dia buat jenayah apa pun. Polis yang ngajak. Dia kata tok guru hantarlah mana-mana asalkan bukan mengaji kat sini. Jadi nanti tok guru cakap lah, dia kata lari budak ni ke mana,
kalau buat report kat kami pun kata tak jumpa lah dah, dia kata. Maka tuan-tuan, atas nasihat pihak polis ni, Tok Guru ni hantar dia pergi mengaji di Patani. Dia duduk di Patani lebih kurang 9 ke 10 tahun, alim kitab ni. Maka tuan-tuan sekalian, bila saya jumpa dengan dia, dengan tawaduk dia, dengan akhlak dia, dengan lemah lembut cakap dia, bila saya jumpa dengan dia hari itu, kita tuan-tuan sekalian, saja kita nakkan kelebihan dia tu. Saya kata antara kitab yang ustaz mengajar kat masjid-masjid sini, kitab apa saja tuan-tuan, kita nak kelebihan dia tu. Dia pun buka lah beberapa buah kitab, kan. Jadi tuan, ada satu kitab tu saya tertarik sangat. Bila saya tertarik, kita tuan-tuan, dia dengan sebab alim pondok dia tu, saya pun nak dia bacakan 2-3 baris pun jadilah minta urai berkat kita jumpa dia. Bila saya jumpa dia, dia pun buka satu kitab, dia bagi tunjuk 2-3 buah kitab. Lalu saya minta dia tolong bacakan satu kitab untuk saya. Tak banyak, 2-3 baris ya. Tapi dia bahas tu, ya Allah, ilmu. Ini tuan-tuan, kita nak cerita. Hebatnya seseorang ni kadang-kadang kerana ilmu dia, bukan kerana dunia dia. Dunia dia tak ada apa tuan-tuan, tapi ilmu dia. Maka orang bagi dia tanah tuan-tuan, bagi dia tanah 2 relung. Dia cakap ke saya, tanah ni 2 relung. Saya tak tahu relung-relung ni, saya tahu ekar je, kan. Saya tengoklah lebarnya tanah lah. Orang bagi dia tanah 2 relung, kemudian orang bagi duit lagi buat rumah dia, buat pondok dia. Memang selesa sangat lah sekarang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak cerita macam mana kelebihan orang yang berilmu yang Allah Ta'ala angkat. Itu sebabnya dalam kitab ni dia kata, kita besarkan ilmu yang kita cari, besarkan orang yang berilmu yang bersama dengan kita di kalangan kawan-kawan kita ni. Sebab bila kita besarkan dia, doa dia tu yang kita nak. Kita bukan nak dunia dia, kita nak doa dia. Maka kita bangga dengan dia sebab ilmu dia tuan-tuan. Ni kesungguhan orang kalau nak mengaji, Allah Ta'ala bayar cash ke dunia tuan, kemuliaan. Ini nampak jelas. Dengan tawaduknya apa semua sekali, kita duduk dengan dia pun seronok tuan-tuan. Dan saya memang bangga dengan dia sekalian, bangga sangat dengan dia. Sebab apa? Dia mengaji tak sama macam kita. Kita pergi mengaji dulu susah, dia mengaji lagi susah. Gini. Dan kemudian katanya lagi dalam kitab ni, dan katanya lagi dan membesarkan gurunya. Yang ketiga, membesarkan gurunya, maknanya memuliakan akan guru, kata dia. Dan kemudian katanya, dan setengah daripadanya, yakni membesarkan akan guru ni, yang pertama sekali katanya, jangan berjalan di hadapannya tanpa izinnya. Ni tuan-tuan, ya. Kalau kita mengaji pondok ni beradab, kita jaga sungguh lah. Kita takkan berjalan depan guru ni melainkan dengan izin dia, minta izin. Jangan duduk pada tempatnya, jangan duduk kat tempat dia, kan. Kat tempat yang guru biasa duduk ni, kita jangan duduk lah, dia gitu. Dan yang ketiga, jangan memulai perkataan ketika bersamanya, tunggu dia cakap dulu baru kita cakap, kan. Dan yang keempat, jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya melainkan dengan izinnya. Jangan kita lebih cakap, kan. Maknanya kita betul-betul membesarkan guru kita ni. Dan yang kelima, jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu. Sebab guru ni manusia. Dia manusia, dia ada mood dia, kan. Ada mood dia tak berapa nak selesa. Kita tengok keselesaan dia ketika tu macam mana. Kita minta maaf dulu tuan-tuan. Nak sembang, nak tanya sikit lebih kurang, minta maaf, ya. Kita minta maaf dulu, boleh tak tanya. Kalau dia kata lain kali, kita terus duduk panjang-panjang lah. Sebab tak beradab nama dia. Walaupun mustahak tu di kita, tetapi memuliakan guru tu Allah selesaikan masalah kita. Dia gitu. Dan kemudian yang keenam,
Jangan disebut akan namanya seperti disebutkan kedua ibu bapa atau dengan panggilan seperti mana dipanggil oleh kebanyakan orang. Kita panggil guru kita. Contohlah tuan sekalian kan. Ada ialah kita ni kadang-kadang ada kawan-kawan yang kita kata berilmu juga tapi tak beradab. Ada. Contoh tuan sekalian. Satu hari lamalah cerita ni lama. Saya dengan kawan ni berguru dengan seorang ni. Dia guru kami lah. Guru kami di universiti. Jadi sekalian, saya masa tu ada dengan guru ni. Dia tu guru kami lah. Kawan ni pun datang. Bila kawan ni datang, dia kata, dia tanya khabar kita. Alhamdulillah lah kawan, sama-sama mengaji tu. Lepas tu sekalian dia pun tanya khabar guru ni, guru yang sama, guru dia dan guru saya. Apa yang masalah tu yang saya nampak? Saya kata ya Allah ya Tuhan, mana adab kau? Kita duk cakap lah mati tu ya. Sebabnya sekalian, dulu dia pelajar bagi guru ni. Hari ni dia sendiri dah jadi guru dah hari ni. Maka ni tetap guru juga. Macam mana pun ni tetap guru. Pek tahun kita dengan dia untuk menadah kitab tuan-tuan. Nak dapatkan ijazah lu ni pek tahun. Lalu dia sembang dengan guru sekalian. Dia tak panggil ustaz pun. Dia panggil apa? Dia panggil entah. Entah apa khabar sekarang. Umur. Oh ya Allah saya katalah mati. Rasa nak atuk ke dinding tuan-tuan. Kita punya geram tu rasa nak antuk ke dinding. Memanglah kau dah jadi guru hari ni, tapi ni guru kau dulu. Kita duk tengok dia geram. Macam mana kita nak muliakan orang macam ni? Dia tak boleh nak memuliakan guru. Memanglah dia dah jadi guru hari tu, tapi ni guru dia dulu. Guru saya juga dulu. Kita kata ya Allah tuan-tuan, tak beradab langsung. Berhenti azan. Kita berhenti azan.
Jadi tuan-tuan, yang suruh kita beradab ni bukan yang mengajar kita, tapi Allah yang suruh kita beradab, supaya dengan adab tu Allah Ta'ala akan tingkatkan darjat kita, dan Allah akan tolong kita dalam banyak perkara di sepanjang kehidupan, dan kita sentiasa didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan kuliah kita, insya-Allah. Kita sambung jadual kita bulan depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka wa ja'alna mimma yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.